Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina ni'mataka wa syukrina min hazaili rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal yuhta min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Minna wa minkum taqabbal karim. Amin. Thank you, Darwish. Okay. So hari ni kita nak sambung bab 10, bab 9 dan kita akan masuk bab 10 kot. Saya rasa sempat je masuk bab 10. Bab 10 tu senang. Okay. So last hari tu kita masuk dekat bahagian laju. Laju saja kita baru cover. Kita tak cover lagi pecutan. So hari ni kita akan cover pecutan. Okay, sebelum saya cover pecutan, saya nak tanya sikit lah pasal laju ni kan. Apa formula laju Sarah Umairah? Macam mana nak cari laju? Jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Okey, apa perkara yang penting bila kita nak buat kira-kira Aisyah Humairah? Apa yang penting bila kita nak buat kira-kira dalam topik ni Aisyah Humairah? Yang paling awak kena jaga sekali benda ni. Dia selalu bagi awak confused dekat sini. Apa dia? Tahu tak Aisyah Humairah apa dia? Adria? Apa dia Adria? Benda yang selalu bagi kita macam confused. Tahu. Darwish, apa dia Darwish? Yang bagi kita confused, yang kita kena alert. Paling alert dalam topik ni. Tak tahu cikgu. Bukan laju dan masa. Okay, laju dengan masa tu dia punya formula laju bahagi masa. Yang paling kita kena alert adalah unit dia. Bila dia bagi unit lain, awak kena tahulah macam mana nak tukar unit tu. So last class saya dah ajar dah tukar unit sikit kan. So hari ni saya nak ajar sekali lagi sebelum kita masuk pecutan. Kita nak belajar tukar unit sekali lagi. Okay. So mula-mula awak kena tukar dulu 110 km per jam. Ni H ni, sekejap saya tukar jadi J bahasa Inggeris pula. Okay. So kita pun tulis 110 km rasa-rasa per berapa jam? Anik rasa per berapa jam? Per berapa nombor bawah ni? Sekejap Azal.
Okay, so 110 km per 1 jam. Dia mesti per 1. Awak jangan tanya saya kenapa per 1. Kalau per nombor lain, macam mana jadi 110 km kan? Kalau per 2 dah jadi separuh dah daripada 110 tu. So memang per 1 jam. So kita nak tukar jadi meter per saat. So nak sama dengan meter per saat. So kilometer nak jadi meter kena buat apa? Kalau tak ingat tulis kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Kalau lupa biasakan je tulis dalam exam. 1000, 100, 10. So kalau ni terbaliklah. 10, 100, 1000. So 110 kilometer nak pergi meter. So kita akan buat 110 darab 1000 untuk jadikan dia meter. Okay, untuk jam kepada saat. So kalau jam mesti jam kepada Kejap. Saya rasa saya tak lock pun meeting ni. Kejap. Kejap. Okay. So kalau jam nak pergi saat, jam pergi minit dulu, barulah pergi saat. So jam pergi minit darab 60. So minit pergi saat darab 60. So daripada 1 jam ni nak pergi kepada saat, mestilah 1 darab 60 darab 60. So kita pun kira lah. 110 darab 1000 dapat, jangan terpaksa saya. 110,000 per 1 darab 60 darab 60, 3,600. So kita pun boleh kira jawapan akhir. 110,000 bagi 3,600. So dapatlah 30.56 meter per saat. Gitu cara kira dia. So buat je atas dengan atas, bawah dengan bawah. Saya nak add kawan awak ni. Yes. Okay, so jadi macam begitulah. Okay, so boleh faham tak semua? Siapa yang tak faham angkat tangan sebelum kita proceed? Okay. So cuba jawab yang nombor 2 pula. 50 meter per saat nak tukar jadi meter per minit. Rasa-rasa nak kena tukar dua-dua ke, nak tukar satu ke? Cuba buat sendiri. Dapat berapa jawapan dia? Dia ni tak dapat masuk ya. Dah boleh masuk dah Rian? Belum. Macam tadi. Dah dapat jawapan hantar dekat chat box
Ni cari yang bawah ni 50 meter per saat jadi meter per meter. Right. Ada kawan nak buat yang join ni. Ada dapat jawapan tulis dekat chat eh. Right. Dapat dah jumpa. Aryan tukar account Aryan. Igo. Okay. Biasa awak masuk guna account ni. Saya baca pelik nama dia Lila. Bila saya search tak jumpa. Aryan, kita tengah tukar unit ni. 50 meter per saat tukar kepada meter per meter. Meter per meter pula dah. Meter per minit. Aduh, ini saja. Minit. Cikgu ni asing ke dalam satu sebab masuk lambat sikit. Maksudnya jalan kerja tu terus bahagi ke jalan kerja lain. Ya, yang mula-mula yang ini. Okay, saya terang sekali lagi macam ni berlakunya yang atas ni. Okay. Mula-mula awak dapat soalannya begini bentuknya. 110 km per 1 jam. Nak dapatkan meter per saat. Okay. So, kena tukar dulu kilometer kepada meter. So, 110 darab 1000. Sebab kilometer nak pergi meter darab 1000. So, 1 jam. 1 jam nak pergi saat, mesti darab 60, darab 60. 2 kali darab 60. Darab 60, darab 60. So, yang ni dia akan dapat 110,000 per 3,600. Lepas awak pun tekanlah kalkulator bahagi, dapatlah jawapan 30.56. Tak? Ada yang dah dapat dah ke? Sama. Ada yang dah dapat dah ke? Cepat-cepat tulis jawapannya. Nama pun yang nak cari. Tu je pun. Tulis siapa yang dah dapat tulis je. Saya tak bagi tahu lagi jawapan akhir dia berapa. Awak pun tak tahu. Tulis cepat. Siapa yang dah siap? Ni Fakihah ni mesti dah siap ni. Dia macam keluar masuk budak ni. Tak, bukan dari buku. Ini soalan saya bagi. Untuk tukar unit. Tengah kira lagi tu. Cepat-cepat. Mana yang lain ni? Korang ni, mana yang lain ni? Tadi Aisyah macam nak type dah tadi. Aisyah, berapa jawapan awak Aisyah? Aisyah Humaira? Berapa Aisyah jawapan awak? Bagi tahu je. Salah ke betul, lain cerita lah. Berapa Cah? Cah. Ayo. Darwish? Berapa jawapan Darwish? Dapat?
Korang ni tak dengar suara saya ke? Saya buka mic dah. Jadi diam je. Tak cikgu, apa yang tak? Apa yang tak cikgu? Betul. Rasa bahagia Aisyah. Betul Dato' Aisyah. Patut bahagia je lah. Ayuh korang ni. Tak dengar suara saya, dengar kan? Okay, so saya rasa awak teragak-agak lagi nak buat ni. Buat je, betul lah tu Aisyah buat tu, Aisyah betul lah awak buat tu. So mula kita buat dulu 50 meter per 1 saat. So kita nak tukar jadi meter per minit. So meter perlu tukar ke? Tak payahlah sebab dia sama 50 meter. Yang perlu tukar hanyalah saat kepada minit. So 1 bahagi 60. So tekanlah kalkulator 50 per 1 per 60. So dapat Adam typing. Dapat apa Adam? Bagi 1 per 60 tau. Sebab dia saat. Bukan 300 Aryan. Salah tekan kalkulator lah tu. Kan betul-betul. Tak salah tekan kalkulator, awak salah type dekat WhatsApp. Jawapan dia 3000 meter per minit. Okey. So saya explain kenapa jawapan ni jadi besar. Okey. Sekarang ni 50 meter per 1 saat. Okey, 50 meter tu katalah panjang ni. Panjang ni contohlah. Panjang ni. Dalam masa berapa saat dia dapat pergi? 1 saat. So 1 saat panjang lah makin panjang. Sebab itulah nombor tu dia jadi besar. Sebab dia makin lama makin panjang. Untuk dapatkan cukup 1 minit tu, kena darab dengan 60. Barulah dapat berapa panjang dia. Berbeza pula yang ni, kilometer per jam kepada meter per saat kan. So dia jadi makin kecil. Sebab kita nak kira meter per saat tu, kita kecilkan unit dia. Kalau kita kira meter per jam pun dia akan jadi lagi besar. Sebab apa? 110 kilometer ni panjang. Kalau dalam meter lagi besar nombor dia iaitu 110,000. So awak kena fahamkan unit tu. Oh yang ni sebab dia memang kecil. Kalau kita bahagi nombor kecil, mesti dah jadi besar. Kalau yang nombor besar atas tu, bahagi nombor besar, dia akan jadi kecil jugalah. Macam tu. So make sure you tahulah macam mana nak tukar unit tau. Mesti tukar atas dengan atas, bawah dengan bawah. Lepas tu baru selesaikan macam mana nak kira. Ini cara paling senang lah yang saya rasa paling senang lah nak buat. Kalau compare dengan sebelum ni kan. Okay, so itulah jawapan dia 3000 meter per minit. Okay. So hari ni kita nak masuk pecutan. Okay, so dalam pecutan ni ada 2 benda saja. Satu pecutan, yang kedua nyah pecutan. Kalau macam dalam laju, kita ada laju seragam, tak seragam. Lepas tu kita ada purata laju. Kan kita tulis hari tu. Ya, kita tulis. Laju dan laju purata. Laju purata, laju seragam ataupun laju tak seragam. Kalau seragam tak seragam,
tengok masa dia dengan jarak dia tally tak. Kalau masa naik 10, jarak pun naik 10. Mesti sama. Kalau berbeza maksudnya dia tak seragam. Kalau nak kira laju, jarak bahagi masa. Nak kira laju purata, keseluruhan jarak bahagi dengan keseluruhan masa. Kita kena kira secara tambah semua gitu. Okey, so untuk pecutan kita akan belajar dua benda saja. Yang pertama pecutan dan yang kedua nyah pecutan. So, alhamdulillah. Okey. Rasa-rasa A pergi B pecutan ataupun nyah pecutan. Oh, bahagi 6 dulu. A pergi B tu pecutan ke nyah pecutan? Ni korang dah belajar dah kat sekolah kot. Nyah pecutan ke pecutan? Ada orang tanya saya. Ya, pecutan. Sebab apa? Dia naik ke atas. So boleh tulis nyatakan pecutan ataupun nyah pecutan dengan mengira pecutan. Tanpa kita kira, kita dah tahu dah dia memang pecutan sebab dia naik ke atas. So A pergi B dia pecutan. Kejap lagi kita akan buktikan kenapa dia pecutan. Okey. B pergi C, dia apa nama dia? Laju seragam nama dia. Laju seragam. Sebab dia straight macam ni je. Okay, C pergi D, nyah pecutan. Okay, so saya akan terangkan macam mana nak kira pecutan ni. Kalau kita nak kira laju, kita pakai graf jarak masa. Kalau kita nak kira pecutan, kita akan pakai graf laju masa. So, formula untuk pecutan sebenarnya pecutan sama dengan laju bahagi masa. Kalau laju hari pula dah. Last week jarak bahagi masa kan. Tapi kalau pecutan laju bahagi masa. So untuk cari pecutan pada satu-satu tempoh masa. Ni kita panggil satu tempoh masa lah. A pergi B satu tempoh masa. B pergi C satu tempoh masa. C pergi D satu tempoh masa. Dia tak akan jadi pecutan yang sentiasa panjang je. Sebab ada sesuatu bawah graf laju masa ni. Tapi awak tak belajar lagi benda dia apa. Tapi saya nak cakap ada benda lah bawah dia tu. Sebab itulah korang kena graf dia begini bentuk dia. Dia tak akan jadi straight je macam jarak masa. So untuk kira pecutan pada satu-satu tempoh masa, contohnya kan pada A ke B ataupun B ke C ataupun C ke D ni dia ada satu tempoh masa kan. Untuk kira pecutan bagi satu-satu tempoh masa ni, awak kena tolak laju awal tolak laju akhir per masa terbalik. Laju akhir tolak laju awal per masa akhir tolak masa awal. Okey, soalan saya. Laju akhir ni, laju duduk dekat paksi X ke paksi Y? Laju, paksi X ke paksi Y? Tulis. Laju paksi X ke paksi Y? Ya, laju pada paksi Y. Betul. So, laju pada paksi Y.
So maksudnya awak akan buat apa ni? Y tolak Y. Betul? Sebab dia laju tolak laju. Okay. Kalau masa paksi X ataupun paksi Y. Ya, paksi X. Saya tak boleh. Kalau Aisyah Humairah kan, dia kalau dia hantar chat kan, mesti dia ada anak panah ada tanda soal kat belakang. Dia macam paksi X, dia macam tanya, betul ke salah jawab? Macam tu. Dia pun macam tak yakin kan. So betul jawapan dia paksi X. So maksudnya X2, X akhir tolak X awal. Okey. Siapa tahu ini formula apa sebenarnya? Siapa rasa macam pernah nampak benda ni? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Siapa tahu benda apa ni? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Siapa yang pernah nampak? Siapa pernah nampak angkat tangan? Y2 per Y1 per Y2 per Y1. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Siapa pernah nampak angkat tangan? Okay, saya tukarlah soalan. Ada orang angkat tangan. Pernah nampak? Aisyah Humairah. Aisyah Humairah je pernah nampak? Yang lain? Okay, Aisyah Humairah pernah nampak. Okay, Sarah Humairah pernah nampak. Adria pernah nampak. Okay, yang pernah nampak ni formula apa ni? Darwish, formula apa ni Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ni? Darwish, formula apa ni? Kurang tepat koordinat. Fakihah, kurang tepat, bukan koordinat. Memang ada dalam koordinat lah. So awak dah bagi clue, kita akan guna koordinat. Ya, betul Arin. Dia adalah kecerunan ataupun kita panggil dia sebagai M lah. Kecerunan. Ni bab 10 nanti awak akan belajar. So, kecerunan. So, basically untuk kira pecutan ni, kita akan pakai kecerunan graf tersebut. Sebab itulah kita tak boleh kira straight je macam kira jarak masa punya graf. Sebab dia bukannya straight terus pergi atas. Dia ada naik, rata dan turun. So sebab itulah dia kena kira pada masa ke masa. Sesuatu masa lah maksudnya. Tak boleh kira terus direct daripada, contoh ni kan 2 sampai 10 jam kan. Tak boleh kira daripada 0 sampai 10 jam terus dia punya pecutan. Mesti kira 0 pergi 4, 4 pergi 8, 8 pergi 10. Which is A pergi B, B pergi C, C pergi D. Kena kira satu-satu. So untuk kira pecutan ni, apa yang saya suggest, okay tadi Fakihah dah cakap dah, koordinat. Saya suggestkan awak cari koordinat dulu, baru kira dia punya pecutan. Bila awak dah ada koordinat, baru awak senang nak buat. Okay. So untuk A, B, apa koordinat dia? Apa koordinat A? Ke bawah sikit. Apa koordinat A? Tolong tulis apa koordinat A. Cakap pun tak apa. Apa koordinat A? Apa koordinat A? Oh, saya dah ke bawah-bawah dah kan. Lepas tu saya tanya awak pula apa koordinat A. Apa koordinat A? Saya ingatkan balik. Apa koordinat A? Korang ni takkan tak tahu baca koordinat A tu apa? Ayo. Macam ni cikgu. Sekejap. Alamak, saya tak dapat nak baca pula ni. Lower. Macam ni cikgu. Tu yang tadi. Ya, betul. Koordinat dia kosong, bukannya dia dah delete dah. So koordinat dia A ni 0, 0. So terus tulis kat A ni 0, 0. Saya tulis bawah ni lah. So A koordinat dia 0, 0. Okey, koordinat B apa dia?
B apa dia koordinat B? Kita nak surat semua, saya nak suruh awak tulis juga. Empat 50, 450, 40, 60 tak ada. Mesti awak nampak macam dia tak sama tu kan. Sebenarnya dia sama je ni. Saya tak tahu lah kenapa saya lukis kali kedua ni cantik lah. So, sepatutnya ni dekat bawah ni. Ni Nampak kat sini. Kat tempat yang sama. So, koordinat B 4, 5, 10. So, ini koordinat B. So, siapa laju awal, siapa laju akhir? Tulis siapa laju awal, siapa laju akhir. Tadi tu saya tak padam dulu, graf ni tak cantik. Siapa laju awal, siapa laju akhir. Sebab dia mesti akhir tolak awal. Tak boleh awal tolak akhir. Semua orang mesti buat sama je. Akhir tolak awal. Itu formula dia. Siapa laju awal, siapa laju akhir. Aryan, apa dia? Diam dah Aryan ni. B laju awal, D. Mana datang B dengan D ni Aryan? Saya cerita pasal A dengan B ni. A dengan B dulu, A dengan B dulu. Sabar. A dengan B dulu. A laju awal, B laju akhir. Ya betul Fakihah. Asyik fikir salah je. Jangan cakap ke salah. Pastinya jangan cakap ke salah tau. Confident dengan jawapan sendiri So, B ni akhir, A tu awal. So, kita akan buat Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, bila kita dah tahu siapa yang awal, siapa yang akhir, barulah kita boleh decide siapa yang jadi Y2, siapa yang jadi Y1. So, ini confirm lah X2, Y2. Ini X1, Y1. So, terus buat kira-kiranya. So, mesti Y2 tolak Y1. Sebab yang akhir tolak yang awal. Per masa akhir tolak masa awal. So, masuk terus dalam kalkulator. 50 tolak 0 per 4 tolak 0. So, jadi 50 per 4. So, dapat berapa? 12.5. Tengok dia punya unit. Masa dia jam kan? Jam, kilometer per jam kuasa 2. Dia kalau dia dah pecutan, dia dah jadi jam kuasa 2. Sebab sini ada jam satu kat bawah kan? Ni kan? Kilometer per jam ni sebenarnya macam ni. Kilometer per jam. Lepas tu awak pun bahagi dengan jam. Tu dia akan duduk dekat bawah. Jam tu akan jadi 1 per jam. Darab 1 per jam. Kan kita bahagi kan jam per 1. So, kita akan terbalikkan. Kilometer per jam sama dengan pula dah. Darab 1 per jam. So jam darab jam jadilah jam kuasa 2. Faham tak ni unit dia ni? Awak ingat je lah kilometer per jam untuk laju. Tapi kalau kilometer jam kuasa 2, ada kuasa 2 je confirm untuk pecutan. Okey. Boleh tak sampai sini? Korang faham tak saya ajar apa ni? Boleh Siapa tak faham tolong bagi tahu Semalam kan saya cerita lah. Semalam saya ajar juga kelas form 2. Macam korang lah. Tapi dia kelas baru. Saya dah ajar sejam. Saya suruh buat latihan. Biasanya saya bagi buat latihan kan. Saya suruh buat latihan 30 minit. Dah 20 lebih minit baru dia beritahu saya. Cikgu, saya tak faham. Bayangkan saya dah ajar sejam kan.
Saya dah tanya, faham ke tak faham? Okey, faham semua. Tu saya dah bagi dah latihan, suruh buat 30 minit. Dalam masa 20 minit tu rupanya dia tak faham apa-apa pun. Sejam 20 minit tu dia tak faham apa-apa pun. Langsung tak boleh buat langsung. Gitu cerita dia. Jangan buat gitu, bagi tahu. Kalau tak faham, cakap terus. Okey. So, A dengan B confirm pecutan. Sebab apa? Kejap lagi saya akan bagi tahu kenapa dia lain dengan C dengan D. Cikgu ni masuk kalkulator ke? Ya, betul masuk kalkulator. 50 tolak kosong dapat 50. 4 tolak kosong dapat 4. So 50 bahagi 4. Dapat je terus dalam kalkulator 12.5 km per jam kuasa 2. Okey. So sekarang kita buat C dengan D. Kita skip jegap sekejap pula dah. Sekejap. B dengan C. Kita kira C dengan D. Okey. Okey, C berapa koordinat dia? C berapa koordinat dia? Sekejap lagi saya bagi awak salin. Awak bagi tahu saya dulu koordinat berapa C ni. C berapa koordinat dia? Berapa koordinat C? Betul, 750. So C koordinat dia 750. Okey, D. Berapa koordinat D? D ni ke bawah sikit lah. Dia sebenarnya tepat je kat sini. Allah, padam semua pula dah pakcik ni. D berapa? Ya, 10, 20. Saya ada koma kat tengah-tengah ni. Tulisan. Okey, so 10, 20. So antara C dengan D, siapa yang akhir, siapa yang awal? Sebab kita nak tentukan ni. Siapa X2, siapa X1. C laju awal, so dia X1, Y1, jadi X2, Y2. Mesti ingat yang akhir tolak yang awal. So kita pun tolak lah. 20 tolak 50 per 10 tolak 7. Nampak tak? Saya ambil pasangan dia lah. 20 dengan 10 kan? Sebab itulah 20 dengan 10 duduk depan. Sebab dia yang akhir. So masuk dalam kalkulator, 20 tolak 50 bahagi 10 tolak 7. 70 pula dah. 7. So dapat apa? Tulis jawapan. Dapat apa? Danish dapat apa Danish? Danish. Saya salah panggil saya rasa ni. Ada ke Danish? Danish tak ada. Darwish. Salah pula dah. Tak ada Darwish. Darwish nak jawab. Adam. Adam. Berapa Adam? Okey, Aryan betul Aryan. Berapa Adam? Diam je pakcik ni. Oh, Adam. Tak berapa. Tak apalah, Aryan dah tolong kirakan dah. Ya, betul. Dapat negatif 10 km per jam kuasa 2. So nampak tak? Ini yang bawah ni jawapan dia ada negatif. Sekejap saya highlight. Yang bawah ni jawapan dia ada negatif. Yang atas ni tak ada negatif. So setiap kali awak kira untuk dia punya kecerunan, which is pecutan dia, kalau ada negatif maksudnya dia adalah nyah pecutan. Apa maksudnya pecutan tu? Dia makin slow. Contoh kita bawa kereta kan, kita pergi R&R. Daripada rumah pergi R&R tu, bapaknya laju kan. Nak sampai R&R tu, adakah kita laju? Nak pergi tandas, drive through. Ada ke gitu? Tak ada kan? So mestilah kita makin perlahan untuk berhenti nak pergi tandas. Itulah umpamanya lah.
nak cakap. Kalau dah sampai mesti dah kita perlahankan kenderaan. Tak ada pun orang nak sampai laju gila. Tak ada sebab tu dah dia negatif. Tapi bila dia minta awak untuk terangkan, dia ada juga soalan yang akan cakap huraikan. Biasanya dia cakap huraikan lah. Kalau dia cakap huraikan, contoh ayat huraikan, awak jangan tulis negatif tau. Awak akan cakap, okey, contoh A dan B ialah pecutan sebanyak, saya ambil balik A dengan B tadi, 12.5 kilometer per jam. Kuasa 2. So ini A dengan B. Lepas tu B ke C tak tahu lagi. Okay, lepas tu C ke D. C ke D ialah nyah pecutan sebanyak 10 kilometer per jam kuasa 2. Nampak? Kat sini saya ada tulis negatif tak? Tak ada. Tapi saya bagi tahu siap-siap dia adalah nyah pecutan. Bila nak tulis ayat, jangan tulis negatif. Sebab kita tak ada laju yang negatif pun. Jarak pun tak ada negatif. Kalau awak pergi rumah kawan awak, 10 meter, awak balik, adakah jadi negatif 10 meter? Tak, dia akan jadi 10 meter juga. Cuma kita akan cakap 10 meter berlawanan arah. Yang ni pun samalah. Dia masih pecutan tapi dia mengurangkan pecutan tu. Dia nyah pecutan. Okay, faham tak? Boleh tak? Ada soalan tak? Okay, so tulis dulu, lukis dulu graf ni. Saya tahu tak sempat lukis kan? Okay, so tadi kita dah cari A dengan B, C dengan D. Sekarang ni saya nak awak cari B dengan C. Tulis pecutan ataupun tidak, guna ayat ni. Maksudnya kira dulu baru guna ayat ni. A, B ialah apa dia, pecutan sebanyak berapa. B, C apa dia, pecutan ke, nyah pecutan ke, apa dia. So kena bagi tahu. Lagi baru saya tengok jawapan awak. Betul ke tak B dengan C tu? Okay, so saya bagi masa 2 minit untuk lukis ni dulu. Untuk lukis graf dulu. Nanti saya akan ke bawah sikit. Okay, 2 minit bermula sekarang. Oh, saya tak buka kamera kan? Nak saya tunjuk dari gaya tadi. Nilai 17 saya ke bawah sikit Make sure lukis cantik tau. Nota. Ya, betul. 50 bahagi 4, 12.5.
Saya reply kat sini Adam. Saya rasa awak kena clearkan kereta awak. Macam mana nak clear? Tekan shift, lepas tu cari butang clear, lepas tu tekan clear, tekan sama dengan. Lagi cantik kalau awak tekan, awak tunjuk ke saya gambarkan kereta awak tu. So saya boleh beritahu awak tekan apa. Kalau awak tahu terus buat dulu. Clearkan. Dengar tak Adam? So saya akan ke bawah kanan. Okay ni. Nyatakan pecutan atau nyapu pecutan dengan mengira pecutan. Tambah sikit soalan dia. Huraikan. Gitu. Baru cantik. Tak boleh lah cikgu. Itu. Bukan. Adam, itu 25/2 bukan 25.2 Abang Weh. Tekan SD tu. Dekat atas del tu. Del warna merah tu. Warna orange tu. Cuba tekan jadi apa? Jumpa tak? 12 point tu berapa tu? 12.5 tu. Dapat tak Adam? Siapa yang dah siap kira pecutan dan huraikan, tolong bagi tahu saya. Bagi tahu pula dah. Angkat tangan. Dah nyamuk. Dah siap angkat tangan ya. Awak tanya saya Adria B ni 50 tu koordinat dia 50 ke jawapan pecutan dia tu 50? Ya, koordinat betul 50. Ke bawah lagi. Saya dah tengok jawapan saya. Saya dah sendiri Aryan. Tak apa, tengok je dulu.
Yang BC tu kira sendiri. Kalau dah siap angkat tangan ya. Nak buat apa? Awak sempat salin tak tadi graf tu Adam? Inilah antara yang kena marah su Adam. Sempat. Nasib baik sempat. Ni saya suruh kira balik ni. Nyatakan pecutan dan yang pecutan dengan mengira pecutan dan huraikan. Huraikan tu macam ni. Ayat dia bawah ni. AB ialah pecutan sebanyak 12.5 km per jam kuasa 2. CD ialah nyah pecutan sebanyak 10 km per jam kuasa 2. So sekarang kita dah ada AB dengan CD saya dah terus kira tadi kan. So sekarang ni BC. Kena bagi tahu berapa dan apa dia. Dia punya pecutan ke, bukan pecutan ke, laju seragam ke. Saya dah bagi dah jawapan kat situ, laju seragam. Tapi apa maksud laju seragam tu awak kena kira. Faham tak Adam? Gitu. Ingat ni formula dia. Mesti masa laju akhir tolak laju awal per masa akhir tolak masa awal. Sama je macam cari kecerunan. Dah siap angkat tangan cepat saya bagi sampai pukul 9.30 je.
2 minit lagi. Korang kalau tak faham bagi tahu tau. Tu risau pula saya dia semua diam. Cik Arin dah siap cikgu atas sikit. Ni tak atas macam ni. Okay. Ya, cikgu ya. Jawapan akhir dia tu bahagi terus ke? Ya, bahagi terus je. Untuk B dengan C awak dapat berapa? Y dia atas tu berapa? X tu berapa? Apa bahagi apa? Fakihah. Betul. Betul Fakihah. Okey. Dah tamat tempoh dah. Okey. Untuk B, C, kena bagi tahulah dia punya koordinat dia apa. So B koordinat dia 4, 50. C koordinat dia 7, 50. So awak pun kira lah. Mesti laju akhir tolak laju awal. So 50 tolak 50 per yang akhir berapa? Yang akhir yang C lah. 7. Dapat 8 lah. Macam dapat 8. C tu 7 lah pakai ya. 7 tolak 4. So 50 tolak 50, kosong. Lepas tu 7 tolak 4 dapat 3. Lepas tu masukkan terus kalkulator. Kosong bahagi 3 dapat kosong. So bila awak kira pecutan dia dapat kosong, maksudnya dia bergerak tapi laju dia sama je. Tak ada pecut, tak ada tak pecut. Pecut ni maksudnya makin laju. Contoh kan daripada 0 ke 50, dia makin laju. Tapi bila dah sampai dekat highway, ayah awak pun cakap lah, tak apa, kita santai-santai lah, bukan nak pergi mana pun. So dia pun tekan minyak 0 sampai 50 kan tadi saya cakap kan. Lepas tu dia pun tekan minyak 50 je, tegak macam tu je. So maksudnya tak ada pecutan ataupun tak ada nyah pecutan. So sebab itulah dia kosong. So bila kosong ni kita akan cakap dia apa? PC ialah laju seragam. Seragam. Itu sajalah. Sebab dia tak ada pecutan berapa-berapa. Laju seragam pada 50 kilometer per jam. Nampak kat sini saya tak ada buat jam kuasa 2. Maksudnya ini bukannya pecutan. Ini adalah laju. Laju dia berapa? 50 kilometer per jam. Macam mana saya tahu? Kat sini lah saya tengok ni. Dia duduk kat sini je kan. So laju dia 50 je sentiasa. Sampailah C barulah dia nak berhentikan kereta tu. Faham tak ni cerita dia ni? Siapa yang tak faham angkat tangan? Betul faham? Arin dah turun tangan dah. Ajwat boleh tak ni Ajwat? Diam aja. Ajwat? Jawab Ajwat. Saya panggil awak ni. Boleh Okay, so itu sahaja yang kita akan belajar dalam pecutan dengan bukan pecutan. Okay. So sekarang boleh buat praktis formatif muka surat 110. Saya bukakan juga. Form.
bab 9. Okay, boleh terus buat praktis formatif 9.2. So saya bagi masa 30 minit lagi untuk siapkan soalan nombor 1. Tu nampak ayat dia, terangkan laju tu kan. So bagi tahulah. Laju seseorang yang berlari ialah pecutan sebanyak 1 meter per saat kuasa 2. Gitu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuba buat sampai 10. Satu soalan 3 minit. Okay, boleh mula sekarang. Tak faham tolong tanya. Saya ada je kat sini. Nombor 1 sampai 10. Ada kat sini. Buat nombor 1 sampai 10. Okay. Dia bagi sampai 10 suku. 10 suku lama sangat. 10 minit. It's not arousal. Okay, nombor 2 KIV dulu. Ini soal pening nanti awak jumpa. Nombor 2 KIV dulu. Buat nombor 3.
Kuasa 2. Cikgu soalan 1 yang kuasa 2 tu macam mana nak jawab? 1 kuasa 2. Yang mana tu? Yang mana tu? Saya tak faham Adam yang mana. Tu just bagi tahu je. Dia apa dia? Pecutan ke, yang pecutan ke, sebanyak berapa banyak. Bagi tahu macam tu je. Itu ayat je, tak ada kira-kira pun. Sebab dia cakap terangkan. Dia sama dengan huraikan tadi. Gitu je. Alright, thank you. Welcome. Okay, untuk soalan nombor 4, saya terang sikit. Okay, untuk soalan nombor 3, nampak tak unit dia dah sama dah, meter dengan saat. So akan jadi meter saat kuasa 2. Tapi untuk yang ini, nombor 10 ni, nombor 4 ni, dia pakai kilometer per jam, tapi masa dia per minit kan. So nanti kan awak bahagikan jarak pula dah. Laju akhir tolak laju awal, so laju akhir dia berapa, tolak laju awal dia berapa, per dengan masa dia berapa kan. So beza masa dengan laju tu, dia punya unit kan. Masa tu minit, laju tu jam kan. So buat je kilometer per jam, macam ni jawapan dia akan jadi macam ni. Kilometer per jam per minit. Maksudnya tak payah gabung kan. Tak payah nak jadikan minit tu dalam jam. Boleh je tulis jawapan macam ni. Kilometer per jam per minit. Itu kalau dia banyak unit dia. Okay.
Yang nombor 5 ni kena tukar unit sikit dekat 5 kilometer per jam ni kena tukar jadi 5 meter per 5 kilometer, tukar kepada meter per saat. Nombor 5 saya tak faham cara nak jawab. Buat nombor lain dulu. Jadi saya terangkan.
So yang ni awak kena pandai pindah-pindah tau dengan tukar unit. Tukar unit tu penting. Buat sampai 7 dulu lah. Lagi berapa minit lagi? Sampai 7 ha? Berapa minit lagi ya? Lepas kita bincang. Okay, 10 minit lagi ya. Saya akan ajar sekali nombor 2 tu macam mana nak buat. Siapa yang rasa dia boleh buat sampai setakat tu je boleh angkat tangan Tak siap semua pun tak apa.
Okay, boleh saya start tak? Tapi korang sedang berusaha lagi. Siapa rasa saya boleh start dah angkat tangan? Takut tak ada lah pula. Siapa rasa saya boleh start dah angkat tangan? Aduh. Siapa rasa saya dah boleh start angkat tangan? Maksudnya dia dah give up lah. Angkat je tangan tak apa. Saya nak tunjuk macam mana nak buat. Okay, 2. Okay, 4. Okay, so most of you angkat tangan lah. Alright, saya akan lower all hand ya. Saya angkat tangan dah. Okay. So, kita bermula dengan soalan nombor 1. So, saya akan tunjuk semua So that nanti dekat latihan, korang boleh buat sendiri. Okay, latihan bab 9. Tak ada lagi buat. 9 T2L. Okay. So kita mula dengan soalan nombor 1. Okay, so you all tengok kat buku you all lah. Saya tengok kat buku tu, saya tak share screen ya. 100. Okay. 110. Okay. Terangkan laju seseorang yang berlari dengan pecutan 1 meter saat negatif, saat kuasa 2 dan yang pecutan 3 meter saat kuasa 2. So yang nombor 1 ni awak boleh cakap je untuk A, pelari itu memecut. Sebab dia bagi tahu dah dia pecut kan. Memecut sebanyak 1 meter per saat kuasa 2. So untuk B, pelari itu pecut sebanyak 3 meter per saat kuasa 2. Itu sahaja untuk nombor 1A dan 1B. Okey. Untuk nombor 2. Tengok betul-betul macam nak buat nombor 2 ni. Dia tahap kesukaran dia sederhana lah bagi saya. Okey. So untuk nombor 2 ni awak kena tengok betul-betul unit apa yang dia bagi dan dia nak unit apa. Okey. So dia kata kat situ sebiji durian jatuh dengan pecutan 10 meter per saat. Jadi macam ni dulu lah. Per saat kuasa 2. Lepas tu dia nak dalam kilometer per jam per minit. Ingat tak tadi saya cakap? Kalau sebenarnya saat kuasa 2 ni, dia 1 meter per saat darab dengan 1 per saat. So jadilah meter per saat kuasa 2. Sebab ini boleh gabung lah saat dengan saat kan. Tapi yang ini sebenarnya kilometer per jam darab 1 per minit. Inilah sebenarnya yang berlaku bila dia ada perkataan per kat belakang macam ni. Dia tak gabungkanlah jam dengan minit tu sebab tak bolehlah gabung. Takkan kita nak tulis kilometer JM pula kan. Nanti tak tahu pula JM tu apa. Sebab itulah dia asingkan jam dengan minit, kita tak boleh campur. Bukan macam X dengan Y. Gitu. So kat sini kita dah tahu dah apa yang kita nak tukar bila kita dah pecahkan macam ni. So kita tengok yang depan ni mestilah dia akan tukar jadi yang ini. Dan yang ini dia akan tukar jadi yang ini. Yang belakang dengan yang belakang, yang depan dengan yang depan lah. So kita tukar dulu meter per saat jadi kilometer per jam. So 10 meter per 1 saat nak tukar jadi kilometer per jam. So meter nak pergi kilometer mestilah 10 bahagi 1000. Mesti bahagi 1000. Sebab kita nak tukar meter kepada kilometer. So saat kepada jam 1 bahagi 60 bahagi 60. Kalau dibahagi 60 sekali je dia baru minit. Okey.
So kat sini awak boleh kira terus, siap-siap masuk je terus dalam kalkulator. 10 per 1000, bahagi 1000 per dengan 1 bahagi 60 bahagi 60. So kat sini akan dapat, saya turn back pula dah. So kat sini awak akan dapat 36 kilometer per jam. So dah settle dah untuk per jam, tapi tak habis jawab lagi. Sebab kita nak tukar jadi per minit tu kan, 1 per saat jadi 1 per minit. So kita pindah pula 1 per saat tu. 1 per saat nak tukar jadi 1 per minit. So kalau saat nak pergi minit mesti dah 1 bahagi 60. Macam mana saya tahu 1? Sebab saat ni memang 1 lah. So 1 bahagi 60. So awak pun masuk dalam kalkulator. 1 bahagi 1 per 60. So akan dapat akan dapat 60 minit. Tapi kita tak boleh tinggal jawapan macam gini. So apa kita buat? Ini operasi apa antara dia ni? Sekejap saya highlight sikit. Saya tukar warna hijau lah. Warna hitam ni hijau. So operasi apa antara dua ni? Operasi darab. So kalau ada nombor, boleh darab lah. Sebab nombor dengan nombor. So awak pun darab lah. 36 km per jam darab 60 minit. So dapatlah 36 darab 60 dapatlah 2160 km per jam per minit. So inilah jawapan dia. 2160 km per jam per minit. Siapa yang tak faham angkat tangan? Saya nak terang sekali lagi ni. Kalau tak faham, boleh ke semua? Adam boleh ke Adam? Jangan syok sendiri ya. Ajwad? Ajwad? Ajwad mana Ajwad ni? Diam je. Anik? Aryan? Fakihah? Saya kurang faham kata cikgu terangkan lagi sekali. 1 per S ke? Ya, betul 1 per S. Okey, so saya terang sekali lagi Saya padam dulu, saya padam sekali lagi faham ke tak Anik? Okey, mula-mula sekali kena tengok unit apa yang dia minta. So, lagi satu awak kena tahu, kalau dia ada macam gini, sebenarnya dia meter per saat darab 1 per saat. Sebab itulah jadi meter saat kuasa 2. Meter per saat kuasa 2. Sebab dia darab kan boleh darab atas-atas bawah-bawah kan. Macam tu. Sebab dia sebenarnya bahagi. Sebenarnya dia bahagi saat. Bahagi dengan saat per 1. Tapi kalau bahagi, kalau nombor pecahan kita akan tukar jadi darab 1 per saat. Kita akan terbalikkan. So terus darab je lah. Darab 1 per saat. So yang ini kilometer per jam darab 1 per minit. So dekat sini awak boleh buat comparison ataupun perbandingan lah. Yang ini meter per saat ni awak akan tukar dengan kilometer per jam. 1 per saat ni, saya bulat banyak sikit, kena tukar dengan 1 per minit tu. Tukar satu-satu. So mula-mula kita nak meter per saat tukar kilometer per jam. So 10 meter per 1 saat. Memang per 1 Kalau per lain tak dapat nombor dia. Tak dapat 10 dah. Nak tukar jadi kilometer per jam. So meter nak pergi kilometer mesti bahagi 1000. So 10 bahagi 1000. 1 saat nak pergi jam. Kalau jam, minit, saat. Jam pergi minit darab 60.
Minit pergi saat darab 60. So kalau saat nak pergi minit, bahagi 60. Pergi jam, bahagi 60. So 2 kali bahagi 60. 1 bahagi 60 bahagi 60. Gitu je. So terus masuk kalkulator, tolong masuk dalam kalkulator tu masuk sekaligus. 10 per 1000, 10 bahagi 1000 per dengan 1 bahagi 60 bahagi 60. Okay, tengok. Saya masukkan terus sekaligus. Saya pakai kalkulator macam awak juga ni. Saya masukkan terus je sekaligus nombor tu. Nampak? Tak payah masuk sikit-sikit. Masuk je. Allah. Tekan apa ni kat sini. Okay. Tekan tak ada. Masukkan je semua sekaligus. Tak nampak? Nampak tu kan? Masukkan je semua sekaligus. Sekejap saya tengok kamera. Tak tekan pula. Masukkan je semua sekaligus macam begini. So awak akan dapat jawapan 36 gitu. Tak payah tulis sikit-sikit. Nanti tulis sikit awak yang pening. So dapatlah kat sini 36 kilometer per jam. Kenapa dia jadi 36 kilometer per jam? Sebab ni, ini kita duk tukarlah jadi kilometer per jam. Sebab tu dah jadi macam ni. Okay, so dah settle dah yang ini dengan yang ini. So sekarang, 1 per saat, 1 saat nak tukar jadi 1 per minit. So saat pergi minit bahagi 60. So 1 bahagi 60. So 1 bahagi 1 per 60. Saya terus masukkan je macam gini. 1 bahagi 1 per 60. 1 bahagi 60 tu samalah dengan 1 per 60. So dapat 60 minit. Gitu je buat dia. So bila sekarang ni kita nampak kan dekat atas ni operasi apa ni? Operasi darab. So 36 kilometer per jam darab dengan 60 minit. Tapi ingat sebenarnya minit ni duduk bawah. So dapatlah 2160 kilometer per jam per minit. Macam tu je buat dia. Yang penting tukar satu-satu dan faham apa yang awak duk tukar tu. So ini untuk soalan nombor 2A. Okay, so sekarang kita pergi 2B pula. Okay, so 2B dia cakap satu objek memecut dengan 8 cm per saat kuasa 2. Dia tanya berapakah pecutan tu dalam meter per saat kuasa 2. So kalau kat sini kita tengok masa dia dah sama. So tak payah tukar dah. Saya ingat tadi saya. Masa dah sama. So tak payah tukar dah. So kita tinggal tukar cm ni pergi m je lah. So 8 cm per s 1s nak tukar jadi meter per s kuasa 2. So s tu tak payah tukar sebab dah sama. So 8 cm nak pergi meter jadi 8 bahagi 100. So masuklah dalam kalkulator 8 bagi 100 dapat 0.08 meter per saat kuasa 2. Itu sahaja. Yang ni more easier lah compare to A tadi. A tadi macam banyak jalan cerita dia kan. Yang ni sikit je. So gitu je buat dia. Kena buat slow-slow. Kalau awak buat kalut-kalut memang awak tak dapat jawapan dia. Okay. So nombor 3 pula. Seekor kucing memecut lari dari keadaan rehat sehingga mencapai kelajuan 1.5 meter per saat dalam masa 1.2 saat. Berapakah pecutan kucing itu? Apa maksud keadaan rehat? So keadaan rehat tu maksudnya dia tak bergerak langsung. So boleh garis perkataan keadaan rehat tu maksudnya tak gerak. So kalau tak gerak ada laju tak? Tak ada, kosong. Masa dia berapa? Kosong lah sebab dia tak gerak apa-apa lagi kan. Dia kat situ je dulu. So untuk kira laju, pula dah. Pecutan mestilah laju bahagi masa. So sekarang ni kita ada laju akhir dengan laju awal. So laju awal berapa? Kat sini laju akhir dia
Salah pula dah. 1.5 meter per saat. Dia punya laju awal kosong. Masa akhir 1.2 saat. Masa awal kosong. So boleh terus masuk dalam formula. 1.5 tolak kosong per 1.2 tolak kosong. So 1.5 bahagi 1.2 dapat 1.25 meter per saat kuasa 2. Itu sahaja. Senang kan? Nombor 3 ni senang. Cuma kena faham betul-betul soalan tu dia tanya apa. So itu untuk nombor 3. Okay, seterusnya nombor 4. Sebuah lori memecut daripada 10 km per jam kepada 100 km per jam dalam masa 2 minit. Cari pecutan lori itu. Ini pun sama je dengan yang atas tadi. So mestilah dia memecut tu 10 km pergi 100 km, mestilah 100 km tu yang akhir kan. So 100 km per jam, saya tak tulislah per jam ni. Tolak 10 sebab 10 tu awal. So jarak dia daripada 0 ke 2 minit. So mestilah 2 tolak 0. So terus masuk dalam kalkulator. 100 tolak 10, 90 bahagi 2. Dapatlah 45. Unit yang asal tadi kat atas apa dia? Kilometer per jam. Yang bawah unit apa? Per minit. Sebab itulah jawapan dia jadi per minit. Sebab bawah ni kita tak tukar pun dia jadi jam juga. Biar je dia jadi minit. Okey? Ada soalan kena tukar, ada soalan tak kena tukar. Tapi biasanya tak payah tukar lah. Cuma awak kena tahu. Yang tak tukar tu awak kena tulis macam ni lah. Per minit. Yang ni kilometer per jam ni dapat dari mana? Ni lah. 100 km per jam tolak 10 km per jam dapat 90 km per jam bahagi dengan 2 dapat 45 km per jam per minit. Gitu. Per minit tu daripada 2 tolak 0. Sebab 2 tu 2 minit Okay, seterusnya nombor 5. Kat sini dia bagi tahu jalan kira. Okey. Meter per saat 2 dengan meter saat negatif 2 adalah dua benda yang sama saja. Cuma kalau meter per saat kuasa 2, nampak tak? Dia duduk bawah. Bila dia duduk bawah, dia jadi positif. Bila dia naik atas, dia akan jadi MS negatif 2. Ini indeks. Duduk bawah dia positif, duduk atas dia negatif. Sama juga contoh-contoh saya tulis meter saat kuasa 2 macam ni. Ini positif kan? So saya nak tukar jadi negatif, dia akan jadi meter per saat negatif 2. Nampak? Daripada dia duduk atas, dia turun bawah jadi negatif. Yang ni duduk bawah positif, naik atas automatik negatif. Faham tak Fakihah? Fakihah siapa ni tanya saya? Tanya tu kan? So macam tu. Sarah. So dia benda yang sama saja. Cuma saya lagi suka awak tulis per saat kuasa 2. Sebab takut awak tak negatifkan dia. Takut tersalah kat situ. Sama dia. Okey, nombor 5. Sebuah bas bergerak dengan laju 26 meter per saat dan mengalami nyah pecutan 5 km per jam per saat. Hitung masa yang diambil untuk bas itu berhenti. So kalau berhenti maksudnya apa? Dia akan jadi kosong lah kan? Dia tak pergi mana-mana kan? Okey. So untuk kira dia berhenti, dia nyah pecut 20. Okay, kena tukar dulu kilometer per jam tu jadi meter per saat. Supaya awak senang nak kira dia macam mana kan? 5 km per jam per saat tu. Bukan jadi, sebab kita nak masa dia dalam saat tau. Okay. So 5 km per jam je lah yang kita tukar. Yang per saat tu kita tak tukar. Tengok dalam ayat dia tu kan. Ayat dia macam ni. 5 km per jam per
saat. Per saat ni kita tak usik. Kita biar je. Yang kita nak tukar yang ini saja. Sebab kita nak samakan dengan 26 meter per saat tu. Supaya senang kita nak kira nanti. So 5 kilometer per 1 jam nak tukar jadi meter per saat. So darab 1000 per dengan 1 darab 60 darab 60. So masuk je dalam kalkulator. Awak akan dapat 25 per 18 meter per saat. Ini untuk yang 5,000 bahagi 3,600. Sekejap saya tukar 25 bahagi 18 dapat 1.389. Boleh jugalah tulis 1.389 ni. Mesti 3 nombor 1.389 meter per saat. Sudah dapat macam ni kan. So sekarang ni kita nak cari dia punya masa berhenti. So pecutan kita dah tahu belum? Dah tahu. Pecutan dia 26 kilometer, 1.389 meter saat kuasa 2 dia punya pecutan. Sebab tadi atas ni saat kan. So sekarang ni kita dah gabungkan dia punya saat. Jadi saat kuasa 2. So 1.389 meter saat kuasa 2 sama dengan dia punya pecutan tadi tu, bergerak laju tadi tu kan. Tak faham pula. Saya tulis balik dia punya formula. Pecutan sama dengan laju bahagi masa. So laju dah ada belum? Pecutan dah ada belum? Inilah pecutan dia. Sebab tengok kuasa 2 belakang ni kan. So 1.389 sama dengan laju dah tahu ke belum? Dah tahu dah tadi. Dia bagi tahu 26. 26 per tak tahu masa. Lepas tu pindahlah pergi sini. So jadi darabkan 1.389x sama dengan 26. Lepas tu x sama dengan 26 bahagi 1.389. So x dapat 18.72 saat. Gitu. Kena rajin sikit lah buat yang ni. Supaya awak lagi faham. 18.72 saat. Gitu. Mesti tukar unit yang sama lah. Belakang sekali tu tak ada masalah. Kalau dia dah sama saat dengan saat kan. Kita nak cari masa dalam saat, biar je dia jadi saat. Cari masa dalam minit pun biar je jadi minit. Yang penting yang dekat depan ni, yang per ni bergantung kepada soalan. Ada soalan kena tukar, ada soalan tak kena tukar. Okay. So nombor 5 dah. Okay, last nombor 6. Yang ni panjang juga nak menerangkan dia. Okay, tak apalah, cukuplah sampai nombor 5 je untuk hari ni. Tengok pening pula. Okay. Nombor 6 ni panjang sikit cara buat dia. So saya macam bagi secara roughly lah. Awak boleh note sikit Okay, nombor 6 ni pertama sekali awak kena tahu pecutan sama dengan laju per pecutan sama dengan laju per masa. Okay, so pecutan dia dah bagi tahu 0.25 meter saat kuasa 2. So dia tanya laju tu bila itu selepas 1 minit ialah 78 km per jam. Berapakah laju awal dia? So sekarang ni kena tukar dulu 78 km per jam ni jadi meter per saat sebab laju tu dalam meter per saat kuasa 2. Sebab tu dah kena tukar per saat. Lepas tu masa tu kan 1 minit kan? Pun kena tukar juga jadi saat sebab dia laju dia 0.25 meter saat negatif 2 ataupun meter per saat kuasa 2. So kena tukar semua jadi meter per saat. Meter per saat per saat. 2 kali saat. So boleh Cuba dulu nombor 6. Cuba satu soalan je. 2 lah. 6 dengan 7. 7 ni pun senang juga. 6 dengan 7 je. So homework awak 2 je soalan. Cuba siapkan. Okey. Boleh tak? Cuba.
Boleh So next class kita akan bincang sikit lagi. Lepas tu kita akan masuk bab 10. Kecerunan garis lurus. Yang ni topik ni sangat senang lah. Satu kelas pun boleh habiskan. Okay, so itu saja. Okay, sebelum itu saja tu, ada soalan tak? Tak ada. Laju. Cakap tak ada. Okay. So itu saja kelas kita untuk hari ni. Dia memang agak pening sikit topik ni. Tapi saya rasa awak boleh buat insyaAllah. Okay, so that's all for today. Bye-bye. Assalamualaikum. Sama-sama.